Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sampai muka surat yang kelima, baris yang ke-14 daripada atas. Maka duduk pada satu peristiwa. Situ kan? Bukan. Situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka duduk pada satu peristiwa dengan Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu. Maka Wasil itu menzahirkan i'tiqadnya yang sesat kepada gurunya, Syekh Hasan Basri namanya. Maka ketika itu berhujjah Syekh Hasan Basri kepada Wasil, hingga hairanlah dan lemah Wasil yang anak Atha itu daripada mengambil hujjah. Maka keluar Wasil daripada majlis Hasan Basri, dan serta Hasan Basri itu jamaah orang ahli ilmu yang benar. Maka menamai Hasan Basri akan Wasil waktu itu Mu'tazilah yang salah i'tiqadnya. Maka sangat zahir i'tiqad yang sesat, hingga zahir pula Imam Jubai yang anak Wasil, dan iaitu Mu'tazilah pula. Baik. Kata musannif, maka duduk pada satu peristiwa, iaitu pada satu kisah, terjadi pada satu kisah, iaitu dengan Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu, iaitu Wasil bin Atha pada satu ketika menghadiri majlis pengajian gurunya, iaitu Hasan Basri radhiyallahu anhu. Maka Wasil bin Atha itu menzahirkan, telah menampakkan i'tiqad Wasil yang sesat kepada gurunya Wasil, iaitu Hasan Basri. Syekh Hasan Basri namanya, guru kepada Wasil bin Atha. Iaitu peristiwa ini yang mana soal jawab yang terjadi antara Wasil bin Atha dengan Imam Hasan Basri. Maka pada ketika itulah Wasil bin Atha menunjukkan akidah sebenarnya yang sesat. Baik. Maka ketika itu berhujjah Syekh Hasan Basri kepada Wasil. Maknanya Syekh Hasan Basri berhujjah dengan Wasil bin Atha, antara murid dengan guru berhujjah. Hingga hairanlah, tercengang, kebingungan dan lemah Wasil, iaitu Wasil bin Atha tidak mampu. Yang anak Atha, iaitu Wasil bin Atha, itu dia kata anak Atha, itu daripada mengambil hujjah. Maknanya tidak dapat mengeluarkan sebarang hujjah dia bila berdepan dengan gurunya Hasan Basri, orang alim. Baik. Maka keluar Wasil daripada majlis Hasan Basri. Jadi oleh kerana kekalahan dia, kalah berhujjah dengan Imam Hasan Basri, maka keluarlah Wasil bin Atha daripada majlis ilmu Hasan Basri. Dan serta Hasan Basri itu, maknanya bersama dengan Hasan Basri pada ketika itu, ketika soal jawab terjadi antara Imam Hasan Basri dengan Wasil bin Atha, ada lagi orang-orang lain yang bersama dengan Imam Hasan Basri.
yaitu jamaah orang ahli ilmi, yaitu orang menuntut ilmu. Ada lagi orang lain yang datang menuntut ilmu dengan Hasan Basri, menyaksikan peristiwa tersebut. Orang ahli ilmi yang benar, maknanya dia di atas pegangan akidah yang benar, tak ikut Wasil bin Atha. Kalau seandainya akidahnya tidak benar, pasti ketika Wasil bin Atha keluar daripada majlis Hasan Basri, maka orang ini akan mengikut keluar sekali. Sekarang yang keluar cuma Wasil bin Atha. Baik. Maka menamai Hasan Basri akan Wasil bin Atha itu waktu keluarnya dia dengan panggilan Mu'tazilatun atau Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kata puncanya i'tazala ya'tazilu i'tizalan fahuwa mu'tazilun. Mu'tazilun itu isim fa'il, tapi oleh kerana nak kata bersangatannya, maka ditambahkan ta di akhir, dipanggil ta lil mubalaghah, iaitu bersangatan. Bersangatan keluarnya. I'tazala makna cabut asal dia, cabut sesuatu. Maka dia cabut keluar daripada majlis Hasan Basri, maka dia digelar dengan nama Mu'tazilah, atau wazannya ifta'ala i'tazala. Maka ketika keluarnya dia daripada majlis gurunya Imam Hasan Basri, maka Hasan Basri menggelarkan ini orang adalah orang Mu'tazilah, orang yang mengasingkan diri, mencabut dirinya daripada majlis yang bagus, keluar pula dia. Yang salah i'tiqadnya si Wasil tadi, iaitu simpulan iman, pegangan hatinya itu tidak tepat dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini persoalan manzilatun baina manzilataini. Nah, ini Hasan Basri, antara Imam Hasan Basri dengan Wasil bin Atha. Baik. Yang pentingnya dia tidak sependapat dengan gurunya. Sedangkan Al-Imam Hasan Basri ini adalah ulama besar. Baik. Bahkan Imam Hasan Basri ini dikatakan hidup pada zaman Sayyidina Umar. Artinya dia seorang tabi'in, orang yang sempat bertemu dengan sahabat dipanggil tabi'in, orang yang sempat berjumpa Nabi dipanggil sahabat. Maka Imam Hasan Basri zamannya masih dekat dengan zaman Nabi SAW, dan dia sempat bertemu dengan khalifah Islam yang kedua, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian maka sangat zahir, sangat jelas i'tiqad yang sesat, iaitu i'tiqad Wasil bin Atha itu sangat jelas kesesatannya. Hingga sampai bila sesatnya itu? Hingga zahir, hingga muncul pula. Zahir makna muncul. Maka hingga zahir, yakni muncul pula Imam Jubai. Kenapa dikatakan dia imam? Imam ni apa makna? Imam ini artinya man yuqtada bih, seseorang yang menjadi ikutan orang lain dipanggil imam. Ini diikut orang dalam masalah akidah, maka dia juga dipanggil imam. Maka Imam Al-Jubai ini adalah ikutan orang di dalam mazhab Mu'tazilah. Dan mazhab Mu'tazilah ini tidak boleh dihukumkan kafir. Cuma dia adalah pegangan yang menyeleweng, pegangan yang terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Sehingga zahir pula muncul pula Imam Jubai, yang ianya itu anak Wasil,
anak kepada Wasil bin Atha. Maknanya anak mewarisi fahaman bapa dia. Dan iaitu Mu'tazilah pula, dia bermazhabkan mazhab Mu'tazilah juga, sama sebagaimana fahaman bapa dia. Maka Imam Asy'ari, iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebelum sampai martabat ijtihad ijtihad, belum sampai lagi martabat dia boleh berijtihad, mengeluarkan satu pandangan, maka berguru ia kepada Imam Jubai yang anak Wasil atas beberapa tahun. Maknanya dia juga pernah berguru kepada Al-Jubai. Kalau bapa tiri dia Abu Hashim Al-Jubai, bapa tiri dia, dan menjadi Mu'tazilah lah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari selama 40 tahun. Lama dia berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah punya kejam. Pernah satu ketika Imam Mu'tazilah ini, bukan yang kita sebutkan nama, tetapi pada zaman tersebut orang Mu'tazilah dia membunuh begitu ramai ulama, sehingga kan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dia wafat di dalam penjara mempertahankan bahawasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Imam Al-Buwaiti salah seorang daripada murid Al-Imam Syafi'i, dia dipaksa berjalan daripada Mesir sampai ke Iraq dengan diikat tangan di ketengkuk, diletakkan bebanan di belakang dia, berjalan daripada Mesir sampai ke Iraq. Tapi Imam Buwaiti dia tetap mempertahankan hujah dia dan akidah dia sehingga dia meninggal dunia. Tetap dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah yang qadim lagi azali. Baik. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini tadi menjadi Mu'tazilah dalam tempoh masa yang agak lama. Maka ketika sampai Imam Asy'ari, iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari daripada keturunan Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Imam Asy'ari itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika sampai martabat ijtihad, iaitu mujtahid dia di dalam ilmu tauhid, bukan dalam ilmu fiqh, tapi dalam ilmu tauhid, sampai dia kepada martabat mujtahid yang boleh membuat satu-satu keputusan. Maka berpindah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada mazhab Imam Jubai yang Mu'tazilah ke mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu. Serta mengambil hujjah dan istidlal. Mengambil hujjah iaitu mendapatkan hujjah, dan istidlal iaitu mendapatkan dalil. Istidlal artinya talabud dalil, menuntut dalil. Artinya setiap daripada pegangan yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ada hujjahnya dan ada sumber pengambilannya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan dan istidlal dan mengambil hujjah, makna dengan hujjahnya berdasarkan kepada dalilnya, yaitu dengan nas, yaitu dengan teks Al-Quran. Nas kitab artinya teks Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halnya keadaan Abul Hasan Al-Asy'ari itu membatalkan mazhab Imam Jubai. Maknanya jalan yang dirintis oleh ulama-ulama Mu'tazilah itu akhirnya dapat diatasi setelah wujudnya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Hingga masuk ia kepada segala raja dengan berhujjah, iaitu masuk ia siapa?
iaitu masuk ia Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia berjumpa. Masuk artinya masuk berjumpa ia, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari, kepada segala raja sultan pada masa itu dengan berhujjah daripada membatalkan mazhab Imam Jubai. Tak mampu ulama pada masa itu membatalkan hujjah-hujjah yang dikemukakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari setelah beliau bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia menjadi pendokong fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghimpunkan akidah yang dipegang oleh Nabi, sebagaimana Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, artinya yaitu satu fahaman yang aku dan para sahabat bersepakat di atas fahaman itu. Itu makna ma ana alaihi wa ashabi, artinya ma ana wa ashabi alaihi, yaitu barang yang aku dan sahabat-sahabat aku berada di atasnya, makna sepakat dengan akidah itu. Maka dihimpunkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari berdasarkan hujjah dan dalil-dalilnya, maka dirumuskan dan dibukukan. Barulah orang kata ini mazhab dia. Kerana ada pada satu masa dahulu ulama yang hebat, yang lebih hebat daripada beberapa imam mazhab yang lain, akan tetapi mazhabnya itu tidak dibukukan. Tidak dibukukan, ya. Di Mesir ada makam dia, ulama yang sangat hebat, yang dikatakan kalau ada kitabnya maka dialah mazhab yang kelima. Tapi tak ada, tidak dibukukan. Dan orang tak jumpa dia punya mana manuskrip dia, tetapi dia adalah seorang mujtahid. Bahkan kalau dia boleh buat mazhab, artinya dia mujtahid mutlak. Seperti mana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini mujtahid mutlak dia. Walaupun Al-Imamul Ghazali ini merupakan seorang yang sangat alim, tetapi dia masih bermazhabkan kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini pengetua satu universiti pada zaman dia, orang yang alim dalam pelbagai bidang, bidang hadisnya, bidang fiqahnya, sehingga kan daripada kitab yang dibuat oleh Imam Ghazali inilah berkembangnya kitab-kitab mazhab Syafi'i. Tetapi beliau tidak sampai kepada martabat mujtahid mutlak, bukan senang. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi, dia dipanggil dengan nama mujtahid tarjih. Dia mentarjihkan, menentukan dalam mazhab Syafi'i manakah pandangan yang lebih kuat, manakah pandangan yang muktamadnya. Ini Imam An-Nawawi, tapi tak sampai juga kepada martabat, yaitu martabat mujtahid mutlak sebagaimana imam 4 mazhab. Tapi ada imam yang mana di Mesir makamnya sampai kepada mujtahid mutlak, tapi dia tidak mengarang kitab. Sebab itu terkubur mazhab dia. Baik. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau mengarang kitab, dan banyak kitab-kitab karangannya. Sebahagian kitabnya itu ada juga yang terdapat kitab yang dikatakan madsusun, nisbah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi bukan daripada karangan beliau. Ada kitab-kitab yang dinisbahkan kepada dia, sehingga ulama kita berhujjah, kalau seandainya itu kitab daripada dia, pasti ulama di zaman dia telah mengambil kitab tersebut dia jadikan rujukan. Tapi kenapa tidak? Baik. Sebab itu kalau kita menerima satu kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, pasti kita juga menerima kitab namanya Syajaratul Yaqin yang dikarang oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena kitab itu juga dia menyebutkan perkara yang pelik-pelik. Walhal muallif, nama pengarang dia Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang kata ini madsus kepada dia. Tapi kenapa terima Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari menarik semula
akidah yang telah dia pegang sekian lama setelah bertukar daripada Mu'tazilah kepada Ahli Sunnah. Dia kata dia bertaubat lagi, tak ada sifat 20, tapi dia kata dia buat pula mazhab yang lain sebagaimana mazhab yang dipegang oleh orang yang mengaku salafi pada masa kini. Dalam riwayat mengatakan ulama-ulama kita daripada Ahli Sunnah mengatakan taubatnya daripada fahamannya cuma sekali, iaitu keluar daripada Mu'tazilah dan mengasaskan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian dan hikayat Imam Asy'ari, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, di dalam demikian itu termasyhur dalam kitab ulama, maknanya ulama Ahli Sunnah menyebutkan kisah yang ini berlaku perdebatan antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan ulama Mu'tazilah, dan penerangan-penerangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kepada pemerintah zaman itu yang menunjukkan kepada kesesatan yang dilakukan oleh puak Mu'tazilah. Ada ulama Islam di zaman dulu yang menentang fahaman Mu'tazilah, dipancung kepala dia, dipusingkan daripada menghadap kiblat. Tapi pada waktu malam kepala tadi membaca Yasin, baca Yasin dengan fasih, dan kepalanya berpusing menghadap ke arah kiblat. Ini dalam kitab ulama kita menyebutkan. Dia kata dan tak percaya, tak percaya sudah, masalah pula kan. Tak percaya, maknanya yang tak percaya itu pula bukan daripada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukannya hujah untuk kamu dah, ini hujah untuk kita. Tak terima sudah kan. Baik, maka ketika itu digelar ia, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari dengan nama Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini ikutan orang di dalam fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu di dalam negeri Khurasan dan Iraq dan Syam dan barang lainnya, sehingga menjadi fahaman yang dipegang oleh sebahagian besar daripada umat Islam, dipanggil As-Sawadul A'zam. Maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu daripada anak murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Maknanya bukan secara langsung, tetapi fahaman yang dibawanya, mazhab yang dibawanya itu tidak ubah sama dengan yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari secara keseluruhannya. Walaupun ada khilafnya, tapi khilafnya itu lebih kepada masalah yang dikatakan pada furu'ul aqaid, bukan pada usulul aqaid. Aqaid, akidah ini ada usul, ada furu'. Yang furu' ini kalau khilaf tidak membawa kepada kufur, tetapi usul kalau khilaf membawa kepada kufur. Apa contoh khilaf yang paling mudah? Iman orang taklid ni sah ke tak sah? Sebahagian mengatakan tidak sah, sebahagian mengatakan sah. Jadi maknanya khilaf atau tidak? Khilaf. Adakah khilaf itu yang mengatakan tidak sah itu kufur? Tak. Atau mengatakan sah itu kufur? Tidak. Ini dikatakan furu'ul aqaid, perkara-perkara furu' dalam akidah. Mensabitkan iaitu wujudnya sifat maknawiyah ataupun tidak. Adakah dikira maknawiyah itu yang wajib diketahui ataupun tidak dalam pengajian sifat 20? Ini khilaf belaka. Tapi khilaf ini khilaf dikatakan furu'ul aqaid, furu' akidah saja, bukanlah masalah usul sehingga boleh kita kufur-kufurkan orang. Baik. Dan satu lagi, dalam mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang lain. Tak semudah itu. Bahkan kalau seandainya ada 100 kekufuran dia, 99 kekufuran dia, ada satu keimanan dia, sedangkan dia orang Islam, maka dikatakan takwil lagi, tanggungkan.
maknanya dia masih beriman sampai begitu sekali. Apatah lagi kalau orang semayang. Orang semayang elok, cuma tak sepahaman dengan kita. Jangan mudah kita kata dia kufur. Kita kata orang ni kufur dah ni, orang ni kafir dah ni. Ya, jangan buat kerja. Ini ahli sunnah wal jamaah, dia ada kaedah dia. Tidak semudah menuding jari kepada orang lain, orang ini kafir, tak boleh. Nabi tak ajar demikian. Bahkan Nabi mengatakan la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Jangan seseorang itu melemparkan tuduhan fasik. Fasik pun tak boleh. Apatah lagi kufur. Demikian juga tuduhan kafir kepada orang illa irtaddat alaihi, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh. Kalau seandainya orang yang dituduh tidak fasik dan tidak kafir. Sebab itu kita akidah tu begitu. Pegangan kita demikian. Tidak semudah sewenang-wenangnya kita menuding jari kepada orang dan mengkufurkan orang lain. Tak boleh. Baik. Kemudian dan keduanya, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, asal penghulu sekalian ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Maknanya bertali temalilah, bermata rantai fahaman yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di dalam kalangan umat Islam. Kalau mazhab Hanafi lebih kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mazhab lain lebih kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Kemudian maknanya kalau imam daripada kalangan orang-orang mazhab Maliki, mereka Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebahagiannya bermazhabkan ya fiqhnya dengan mazhab Maliki, tetapi fahaman akidahnya adalah fahaman Asy'ari seperti mana Al-Imam Ad-Dusuqi. Dah. Demikian juga dalam mazhab Hanafi mereka berpegang kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Semua tak ada masalah belaka. Ya, baik. Kemudian maka sebab sangat sukar i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, sebab banyak mujadalah, iaitu mujadalah apa dia? Berbantah-bantah dan hujjah dengan Mu'tazilah, maka mengarang ulama ahli sunnah wal jamaah daripada ilmu usuluddin. Maknanya kerana banyaklah orang berdebat, orang berhujjah, orang ni menghentam orang ini defend balik, hentam balik orang itu, tapi mana panduan yang nak dipegang oleh umat Islam? Maka kerana itu akhirnya ulama mengarang kitab, dihimpunkan fahaman tersebut. Baik. Daripada ilmu usuluddin serta menunjukkan istidlal dan hujjah, makna tunjukkan mana dalilnya dan apa hujahnya, bagaimana berhujjah dengan dalil tersebut, maka ulama pun karang kitab. Dalilnya ini, cara pendalilannya begini. Baik. Dalam membatalkan mazhab Imam Jubai yang Mu'tazilah tersebut, dan kata Syekh rahmatullahi alaih, itu Al-Imam Al-Laqani, lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi likhtisaru multazam. Lakin akan tetapi minat tatwil, daripada memanjangkan perbahasan, kallatil himam, letih keinginan-keinginan manusia, himmah dipanggil, fasara fihi, maka jadilah padanya, pada kitabnya itu al-ikhtisaru multazam, yaitu ikhtisar, ringkas, multazam, yang dilazimi. Baik. Yakni tetapi ia cenderung daripada panjang kitab usuluddin yang karang oleh ulama, yang karang makna yang dikarang oleh ulama, yakni ulama usuluddin, dia bahas panjang.
perlu diringkaskan supaya mudah orang hafal, mudah orang faham. Seperti kata Imam Imriti, ya. Imam Imriti kata apa? Dia kata, saya pun tak ingat matan dia, ya. Dia kata, wa qad su'iltu muddatan li nazmihi musahilan li fahmihi wa hifzihi. Itu dia matan dia, matan Imam Imriti dalam usul fiqh. Dia kata, maka diminta dia untuk mengarang nazam, maka dia memerlukan masa untuk mengarang, untuk nak meringkaskan matan kitab, ya, meringkaskan perbahasan yang panjang, dinazamkan, dibuatnya syair. Musahilan, hal keadaannya memudahkan, li hifzihi wa li fahmi wa hifzihi, iaitu supaya mudah faham dan mudah hafal. Sebab begini juga ilmu usuluddin, kalau dibahaskan kitabnya berjilid-jilid, besar panjang perbahasan dia, maka ulama ringkaskan dalam bentuk matannya macam ini. Ini nama dia matan, dibuatkan bentuk syair macam ini. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi likhtisaru multazam. Oleh kerana dia kata kalau memanjangkan perbahasan, orang baca pun jojok, kata ni 9. Nah, boring lah baca, panjang sangat kan. Maka kallatil himam, dia kata keinginan orang pun tak berapa kalau panjang sangat tu kan. Jadi maka dibuatkanlah kitab yang ringkas, yang boleh orang pegang kandungan di dalam dia, hafal pun mudah, faham pun senang, itu maksud dia, maka diringkaskan. Tapi kalau dibahaskan, maka jadilah dia kitab di hadapan kita ni. Kalau diringkaskan, ni yang tuan tengok ni, 2 baris ni je, lakin minat tatwidikal latil himam fasara fihi liqtisar multazam, dia pendek je. Baik. Kemudian yang dahulu itu, maka lelah cita-cita, keinginan dalam membicarakan di dalamnya, dalam kitab yang panjang ni. Lemah orang, letih, hilang mood nak membahaskan kitab yang panjang-panjang sangat. Maka jadilah ikhtisar ringkas. Ikhtisar jadilah terringkas di dalamnya, dalam kitab itu wajib atas kifayah bagi ulama radhiyallahu anhum. Syahdan, lanjutan daripada itu, bermula wajib dituntut oleh sekalian orang yang mukallaf itu 3 perkara. Siapa mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang berakal. Berakal artinya tidak termasuk orang gila. Orang gila tidak berakal, maka dia tidak mukallaf. Dia orang ahli syurga, dosa tak ada, kita dosa bercambah. Kita sumpah ke orang gila pula kan. Jumpa orang gila kita sumpahkan dia gila punya orang. Walhal dia dosa tak ada, yang kita dosa bercambah-cambah kan. Sekali balik 1 kapuk dosa kita, dia balik ke rumah dosa tak ada. Maknanya siapa mulia? Dia mulia ke kita mulia kan. Kadang-kadang kalau kita fikir mulia dia pada kita lagi. Baik, mukallaf tadi ada orang yang berakal, lagi orang yang baligh. Artinya kanak-kanak tidak mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Orang yang dibebankan dengan pertanggungjawaban oleh Allah. Tanggungjawab yang macam mana? Yang wajib itu wajib dilaksanakan, yang haram itu wajib dijauhkan. Itu dikatakan pertanggungjawaban yang diberatkan ke atas seseorang yang berakal dan baligh. Dah berakal, baligh pula, sempurna panca inderanya. Panca indera sempurna, tak ada cacat. Lagi sampai dakwah Rasul kepadanya. Maknanya kalau tak sampai, tak ada, tidak wajib, tidak mukallaf, tak berdosa kalau tak semayang. Eskimo,
Eskimo tu sampai ke tidak dakwah orang? Kalau sampai, berdosa orang Eskimo kalau dia tak masuk Islam. Baik. Ada satu tabligh daripada Jepun. Dia kata barang-barang Jepun sampai ke Malaysia, kan? Dalam rumah orang Jepun tu penuh barang-barang Jepun. Dalam rumah orang Malaysia penuh barang-barang Jepun. Kereta Jepun, baju Jepun, kasut Jepun. Tak, semua Jepun berlaku. Mesin basuh Jepun, TV Jepun, stereka pun Jepun. Apa yang tak Jepun? Semua Jepun. Selipar pun Jepun. Selipar Jepun. Dah. Dia kata sampai barang Jepun kepada orang Malaysia. Dakwah Malaysia tak sampai ke Jepun. Dia kata mak ayah aku mati dalam keadaan kufur, dia kafir, tak beriman. Tidak ada alasan kalau seandainya orang Malaysia mengatakan, dia kata kami tak sampai sana tapi barang kami sampai di sini, kamu pakai barang kami, kenapa dakwah kamu tak sampai ke sana? Betul juga dia cakap. Baik. Tu tanya Ustaz Isri macam mana? Dah saya kalau pergi Jepun macam mana tuan? Tinggallah kelas kita, kan? Alasan lah. Baik. Kemudian bermula ilmu dituntut oleh sekian orang yang mukallaf itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid. Itu yang pertama sekali. Yang pertama ilmu tauhid, iaitu yang dinamai yakni ilmu tauhid itu ilmu usuluddin. Usul apa dia? Iaitu tunjang. Ilmu usuluddin artinya ilmu tunjang-tunjang agama. Dan ilmu sifat nama dia. Ilmu sifat Allah. Kerana mengenal Allah bukan mengenal zat, tetapi mengenal sifat yang ada pada zat. Baik. Dan ilmu kalam nama dia. Ilmu kalam membahaskan berkenaan dengan kalam, bukan kalam dengan makna ilmu logik, bukan. Ilmu kalam membincangkan tentang kalamullah. Kalam itu qadim ke tak qadim, makhluk ke bukan makhluk. Baik. Dan kedua ilmu fiqh yang mesti orang mengaji, sah batalnya segala amal dengan sekadar yang menghasilkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semua bab. Sebab itu kita janganlah nak mengaji semua bab. Kita ni yang wajib kita apa dia? Ibadat itu wajib. Bab ibadat pun kita banyak yang tak lopeh, kan? Bab air, bab wudu, bab tayamum, bab menyapu khuf, bab solat wajib, bab solat sunat, rukun sembahyang Jumaat, banyak benda-benda ibadat tak selesai. Dia kata kita bahaslah bab lain, bab nikah ke, bab jinayat ke, bab qada, bab penghakiman, tuan-tuan. Jadi apalah guna bab penghakiman tu, tuan-tuan? Jadi hakim ke? Tak pula. Bab jinayat, tuan-tuan hakim ke? Tak juga. Yang kita ni bukan hakim, apa perlu kita buat? Kita terkait dengan sembahyang kita. Kalau nak pergi haji, maka kita wajib belajar tentang haji. Kalau kita berniaga, belajar bab zakat. Supaya bila kita berzakat, berniaga, untung zakat macam mana. Lagi, kalau kita berniaga, kena tahu juga ilmu perniagaan di dalam Islam. Mana boleh, mana yang tak boleh, kan? Yang itu kita kena tahu. Baik. Kemudian bab fiqh, iaitu dia kata yang menghasilkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan ketiga ilmu tasawuf. Wallahu alam. Kejap kita sambung sikit lagi 5 minit, kita habiskan ni azan. Dan ketiga ilmu tasawuf namanya.
Maka ilmu yang 3 perkara itu fardu ain. Fardu ain maknanya wajib atas setiap orang. Mengenal ia atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Ilmu 3 mana? Ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Syahdan arti himam dalam matan, lakin minat tatwili kallatil himam. Himam itu apa dia? Arti himam racan. Racan itu adalah ungkapan. Dalam bahasa Arab dipanggil ibarat. Arti himam itu ialah satu ungkapan daripada cenderung hati kepada sesuatu. Itu dipanggil himam. Himam atau himmah. Dan iaitu ada kalanya, ada kala cenderung hati itu cenderung kepada kemuliaan akhirat, maka iaitu dinamai nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang tenteram. Dan ada kalanya cenderung kepada perbuatan yang bangsa dunia. Dunia ni mana apa dia? Dunia sebahagian ulama sufi mentafsirkan dengan ad-dani. Ad-dani maknanya yang hina. Artinya cenderung perbuatannya kepada sesuatu yang hina. Itu dipanggil, dinamai ia nafsu ammarah. Kata ulama sufi, nafsu ammarah itu cahayanya hitam, bergerak daripada hati kita yang sebelah kiri. Kemudian cahaya hitamnya itu akan memancar kepada seluruh dada tersebut, sehingga nanti kalau ada nur iman atau nur Islam atau nur ihsan yang ingin diberikan oleh Allah kepada seseorang itu, nur tersebut tidak dapat masuk lantaran daripada gelap cahaya yang mengatasi terang cahaya. Dan membersihkannya itu adalah dengan wirid zikir dan imtithalul awamir dan ijtinabun nawahi. Wirid dia, zikir dia, selawat dia, maka antara lain imtithalul awamir, ikut perintah Tuhan, jauh larangan Tuhan. Itu dia kata membersihkan hati kita. Sedikit lagi kata Syekh Sayyid Ahmad bin Syekh Sayyid Zaini Dahlan, beliau mengatakan amalan umat akhir zaman, di zaman dia tu lama dah 100 tahun, dia kata amalannya adalah salawat. Maknanya jangan tinggal selawat ya, di samping wirid-wirid yang lain. Baik. Kemudian namanya nafsu ammarah, dan namanya juga hawa nafsu ya, yaitu kehendak nafsu. Dan kata Syekh rahmatullahi alaih, wa hadhihi arjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazzabtuha. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.